Salam sejahtera, saya ialah nutritionist dari Unit Pemakanan Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut. Sesi dialog ini bertajuk Program Menangani Masalah Bantut di kalangan kanak-kanak di Malaysia. Sesi dialog ini diadakan bersama ibu, bapa atau penjaga mengenai kesedaran dalam menangani masalah bantut, dan kami akan bincang isu berkaitan pemakanan kanak-kanak di taska atau dalam kehidupan. Tujuan sesi dialog adalah untuk membincangkan yang pertama, status pemakanan bayi dan kanak-kanak. Yang kedua, pengukuran antropometri dan kepentingan dia. Ketiga, apa itu bantut. Dan keempat, cara atasi bantut. Untuk sesi pertama, mari kita tengok status pemakanan bayi dan kanak-kanak di Malaysia. Graf ini menunjukkan prevalent taraf pemakanan kanak-kanak bawah 5 tahun di Malaysia untuk status kurang berat badan, bantut, susut atau lebih berat badan berdasarkan NHMS atau Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti pada tahun 2006, 2015 dan 2016. Kita boleh nampak untuk status bantut, NHMS pada tahun 2006 adalah 17.2% dan dia meningkat kepada 20.7% pada tahun 2016. Sebanyak 3.5% meningkat dalam masa 10 tahun. Selain itu, kurang berat badan, susut juga meningkat dalam masa 10 tahun. Manakala status lebih berat badan kekal pada persen yang sama dalam masa 10 tahun. Prevalent malnutrisi di Malaysia berdasarkan NHMS pada tahun 2016, 20.7% adalah status bantut, 13.7% adalah status kurang berat badan, 11.2% adalah status susut, manakala 6.4% adalah status lebih berat badan. Jadi, kalau kita tambah semua percentage, dapat jumlah lebih kurang 52%. Maksud dia, satu daripada dua kanak-kanak bawah 5 tahun mempunyai masalah berat badan di Malaysia. Berdasarkan NHMS pada tahun 2016, satu daripada 5 kanak-kanak di Malaysia adalah bantut atau lebih kurang 20.7%. Bilangan kanak-kanak di Malaysia yang bantut lebih kurang 500,000 orang. Kita boleh tengok situasi status di Malaysia. Kelantan adalah antara negeri yang paling tinggi iaitu 34%, Terengganu 26.1%, Pahang 25.7% dan Putrajaya 24.3%. Pulau Pinang adalah 20.7%. Kiranya Pulau Pinang di tengah-tengah peratusan itu. Ada juga negeri yang lebih rendah dari Pulau Pinang seperti KL, Melaka, Negeri Sembilan, Johor dan lain-lain. Sumber ini dari NHMS pada tahun 2016. Sekarang ini kita tengok apa itu pengukuran antropometri dan kepentingan dia. Pengambilan ukuran berat dan tinggi bayi dan kanak-kanak ada penting untuk yang pertama penilaian pertubuhan bayi dan kanak-kanak, iaitu kita boleh tahu macam mana perkembangan anak adakah mengikut lengkuk pada graf pertumbuhan. Yang kedua, penilaian status pemakanan bayi dan kanak-kanak, iaitu kalau untuk berat badan, kita boleh tahu status anak dalam kategori sama ada normal, kurang berat badan, berlebihan berat badan atau obes, dan untuk tinggi sama ada dalam status normal atau terbantut. Yang ketiga, pemantauan status pertubuhan dan pemakanan bayi dan kanak-kanak bagi mencegah masalah malnutrisi, iaitu pengambilan makanan yang tidak seimbang. Dan keempat, memastikan bayi dan kanak-kanak membesar mengikut standard pertubuhan WHO 2006. Pengambilan ukuran berat badan, kanak-kanak memainkan peranan yang penting. Mari kita belajar macam mana untuk mengambil berat badan kanak-kanak. Pastikan kedudukan alat timbang teguh di permukaan yang rata. Kanak-kanak itu berdiri tegak, mata pandang ke depan, bahu lulus, berpakaian ringan dan buka kasut. Dengan ini, baca dan catatkan ukuran berat badan kanak-kanak. Sekarang ini kita belajar untuk mengambil ukuran tinggi. Pastikan alat pengukur tinggi diletakkan di dinding atau tiang yang rata.
kanak-kanak berdiri di atas platform dan kepala, bahu, punggung dan tumit kaki rapat pada alat pengukur tinggi. Catatkan ukuran tinggi kanak-kanak. Carta ini menunjukkan carta pertubuhan WHO 2016. Carta ini terdapat dalam buku klinik kanak-kanak yang follow up di klinik kesihatan kerajaan. Warna biru untuk lelaki dan warna pink untuk perempuan. Jadi, apa itu bantut? Mari kita masuk ke sesi 3. Berdasarkan carta ini, kita boleh nampak ada warna putih, kuning dan merah. Kanak-kanak diklasifikasikan sebagai bantut apabila panjang atau tinggi kurang dari negatif 2 st atau warna kuning pada carta, dan bantut teruk apabila kurang negatif 3 st atau warna merah berdasarkan carta pertubuhan panjang atau tinggi untuk umur. Untuk kanak-kanak bawah 2 tahun, kami ambil panjang. Untuk kanak-kanak lebih daripada 2 tahun dan boleh berdiri, kami ambil tinggi. Jadi, apa itu bantut? Bantut adalah masalah ketinggian yang tidak seiring dengan usia disebabkan masalah kekurangan nutrien yang kronik, atau kita boleh cakap pendek atau rendah berbanding dengan rakan sebaya. Dia ditentukan berdasarkan ukuran panjang atau tinggi dengan umur kanak-kanak. Terdiri daripada beberapa faktor yang menyumbang kepada masalah bantut. Yang pertama, ciri-ciri ibu. Yang kedua, amalan penjagaan pemakanan bayi dan kanak-kanak kecil. Yang ni akan difokus dan dibincang seterusnya. Dan yang ketiga ialah sosial demografi. Ingat, bantut tidak boleh diubah. Kanak-kanak perempuan yang bantut atau dekat cycle, child stunted akan membesar menjadi wanita yang bantut atau dekat cycle adolescent stunted dan kemudian akan melahirkan anak yang bantut. Dekat cycle pregnancy low weight gain dan baby low birth weight. Ingat, cycle ini akan berterusan dan sampai bilah-bilah. Kesan-kesan bantut terdapat mengganggu perkembangan otak, lemah imuniti tubuh atau senang dijangkit penyakit, IQ yang lebih rendah, risiko mendapat penyakit kronik, bantut sepanjang hayat dan keciciran dalam sektor pekerjaan formal. Selepas dengar info-info tadi, mestilah tuan-tuan dan puan-puan tanyakan, apakah cara atasi bantut? Mari kita masuk ke sesi 4. KKM mengeluarkan konsep 1000 hari pertama kehidupan untuk mengatasi bantut. 1000 hari pertama kehidupan adalah tempoh di antara hari pertama kehamilan, iaitu 9 bulan, 10 hari atau 280 hari sehingga anak berusia 2 tahun atau 24 bulan atau 720 hari. Fasa kehamilan dibahagi kepada 3 fasa, iaitu sebelum hamil, semasa hamil dan selepas bersalin. Yang ini merupakan polisi kebangsaan penyusuan susu ibu, iaitu semua ibu digalakkan menyusu anak dia dengan susu ibu sahaja dari lahir hingga umur 6 bulan dan meneruskan dia sehingga 2 tahun atau lebih. Makanan tambahan atau makanan pelengkap perlu dimulakan semasa anak berumur 6 bulan. Sekarang ini, mari kita fokus kepada pemakanan bayi dan kanak-kanak. Okey, pemakanan bayi dan kanak-kanak dibahagi kepada pemakanan 6 hingga 8 bulan, yang kedua pemakanan 9 hingga 11 bulan dan ketiga pemakanan lebih daripada 12 bulan. Raja menunjukkan tenaga yang diperlukan mengikut umur dan jumlah tenaga yang dibekalkan daripada susu ibu.
Untuk umur 0 hingga 2 bulan dan 3 hingga 5 bulan, tenaga daripada susu ibu dapat memenuhi tenaga yang diperlukan sehari. Tetapi, pada umur 6 hingga 8 bulan, 9 hingga 11 bulan dan 12 hingga 23 bulan, kita boleh nampak ada jurang tenaga yang tidak dapat dipenuhi dengan susu ibu sahaja. Maka perlu mulalah makanan pelengkap untuk memenuhi tenaga harian yang diperlukan. Jadi, kalau kita ambil 3 hidangan utama sahaja iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam serta susu ibu, cukup tak untuk memenuhi keperluan harian? Okey, daripada graf tu kita boleh nampak masih terdapat jurang untuk tenaga dan zat besi. Okey, macam mana pula kalau kita ambil susu ibu, 3 hidangan utama serta 2 snack? Dia dapat memenuhi keperluan nutrien untuk sehari. Snack boleh diambil di antara waktu makan utama iaitu pada waktu minum pagi atau minum petang atau minum malam. Kita boleh pelbagaikan menu harian anak mengikut 5 kumpulan makanan berdasarkan piramid Malaysia. Untuk produk bijirin termasuk nasi, roti, mi, oat, pasta dan jagung. Untuk protein termasuk daging, ikan, telur, ayam, kekacang dan tahu. Sayur-sayuran dan buah-buahan serta susu dan produk ternusu yang termasuk susu, susu ibu, yogurt dan keju. Pasti tuan-tuan dan puan-puan tanya macam mana nak jaga pemakanan anak kan? Mari kita tengok untuk pemakanan bayi 6 hingga 8 bulan. Untuk anak yang berumur 6 hingga 8 bulan, berapa banyak anak perlu makan sehari? Okey, dia boleh ambil 1,5 cawan bubur, 1/4 potong buah, 2 sudu teh ikan, ayam atau daging, 2 sudu makan sayur dimasak, susu ibu mengikut kehendak bayi dan 1 sudu teh minyak tambahan. Tekstur makanan pelengkap untuk anak yang berumur 6 hingga 8 bulan boleh disediakan secara pejar, puri, lecek atau kisar halus. Yang ini merupakan contoh menu utama bagi bayi yang berumur 6 hingga 8 bulan. Untuk sarapan pagi, dicadangkan 1 sudu makan ubi kentang, 1 sudu makan lobak merah dilecek dan 1 sendok bubur dengan susu ibu atau air kosong. Untuk makan tengah hari, dicadangkan 1 sudu makan bayam dikisar, 1 sudu teh isi ikan dikisar, setengah sudu teh minyak sayuran atau margarin dan 1 sendok bubur dengan susu ibu atau air kosong. Makan malam dicadangkan 1 sudu teh ayam dikisar, 1 sudu makan sawi dikisar, setengah sudu teh minyak sayuran atau margarin dan 1 sendok bubur dengan susu ibu atau air kosong. Untuk snack bagi bayi 6 hingga 8 bulan, contohnya minum pagi boleh sediakan 1 sudu makan betik dengan susu ibu atau air kosong. Minum petang boleh sediakan 1 sudu makan pisang emas dengan susu ibu atau air kosong. Dan minum malam susu ibu. Apa itu snack? Snack adalah makanan atau cecair yang padat kandungan nutrien dalam kuantiti yang kecil dan diambil di antara waktu makan utama. Jadi nak beri apa sebagai snack yang berkhasiat? Selalunya buah-buahan, kekacang, jus, keju merupakan pilihan yang baik. Sekarang mari kita fokus kepada pemakanan bayi yang berumur 9 hingga 11 bulan. Apakah perbezaan untuk anak yang berumur 6 hingga 8 bulan dan 9 hingga 11 bulan? Untuk anak yang berumur 6 hingga 8 bulan, makanan utama 2 hingga 3 kali sehari, snack berkhasiat 1 hingga 2 kali sehari. Untuk anak yang berumur 9 hingga 11 bulan, makanan utama boleh diambil 3 hingga 4 kali sehari dan snack berkhasiat 1 hingga 2 kali sehari. Untuk anak yang berumur 9 hingga 11 bulan, berapa banyak anak perlu makan sehari? Dia boleh ambil 2,5 cawan bubur, 1 potong buah, 2 sudu teh ikan, ayam atau daging,
4 sudu makan sayur dimasak, susu ibu mengikut kehendak bayi dan 1,5 sudu teh minyak tambahan. Tekstur makanan pelengkap untuk anak yang berumur 9 hingga 11 bulan adalah seperti cincang, makanan lembut, dadu, cincang halus, makanan jejari atau finger food. Contoh menu utama bagi bayi yang berumur 9 hingga 11 bulan, sarapan pagi adalah dicadangkan 1,5 sudu makan tomato, 1,5 sudu makan bayam, setengah sudu teh minyak sayuran atau margarin dan 1 sendok bubur nasi pekat dengan susu ibu atau air kosong. Makan tengah hari dicadangkan setengah biji kuning telur, 1,5 sendok bubur nasi pekat, setengah sudu teh minyak sayuran atau margarin, 1,5 sudu makan sawi dan 1,5 sudu makan lobak merah dengan susu ibu atau air kosong. Makan malam dicadangkan 1 sudu makan labu kuning, 1,5 sudu makan bayam, 2 sudu teh isi ikan, 1,5 sendok bubur nasi pekat dan setengah sudu teh minyak sayuran atau margarin dengan susu ibu atau air kosong. Contoh snack bagi bayi yang berumur 9 hingga 11 bulan, minum pagi boleh sediakan 1 biji pisang mas dengan susu ibu atau air kosong. Minum petang boleh sediakan setengah biji apple dengan susu ibu atau air kosong. Dan minum malam susu ibu. Anak kita akan semakin membesarkan dan sekarang kita fokus kepada pemakanan kanak-kanak yang berumur 1 hingga 3 tahun. Contoh sukatan makanan bagi hidangan utama untuk kanak-kanak yang berumur 1 hingga 3 tahun. Dicadangkan setengah cawan atau 1 sendok nasi putih, 2 sudu makan lobak merah, 2 sudu makan bayam, setengah ekor ikan masak kicap, setengah potong betik dan air kosong. Ini merupakan contoh menu sehari bagi kanak-kanak yang berumur 1 hingga 3 tahun. Untuk sarapan pagi dicadangkan setengah mangkok Cina bijirin sarapan pagi dan setengah sudu teh kismis dengan 1 gelas susu. Makan tengah hari dicadangkan 2 sudu makan ikan tenggiri goreng, 2 sudu makan bayam, 2 sudu makan labu kuning, 1 sendok nasi dengan setengah sudu teh minyak sayuran atau margarin dan air kosong. Untuk makan malam dicadangkan 1 biji telur goreng, 2 sudu makan kangkung, 2 sudu makan tomato, 1 sendok nasi dan setengah sudu teh minyak sayuran atau margarin dan air kosong. Contoh sukatan minum pagi atau minum petang bagi kanak-kanak berumur 1 hingga 3 tahun, 1 biji pisang emas, susu, air kosong. Contoh menu snack bagi kanak-kanak 1 hingga 3 tahun. Minum pagi dicadangkan 1 potong betik dengan 1 gelas susu. Minum petang 1 keping roti bakar dengan 1 gelas susu soya. Minum malam 1 gelas susu. Disertakan contoh makanan keluarga yang berumur 1 hingga 3 tahun yang nampak menarik dan berkhasiat. Prinsip penyediaan makanan yang berkhasiat dan selamat bagi bayi dan kanak-kanak adalah sediakan makanan mengikut saiz sajian yang disarankan. Dengan ini, Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan buku panduan untuk topik-topik yang berkenaan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai minat untuk mengetahui selanjutnya, bolehlah melayari website nutrition.moh.gov.my/buku/ untuk mendapat maklumat yang berkenaan. Dengan ini, mohon tepati temu janji ke klinik walaupun hanya untuk mengambil berat dan panjang atau tinggi sebab dia penting untuk mengetahui status pemakanan anak. Maka berakhirlah perbincangan kita. Harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sebar sedikit maklumat tentang cara menangani masalah bantut di kalangan kanak-kanak. Sekian, terima kasih.